رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah daripada Allah dapat sama-sama kita meneruskan lagi daripada kuliah daripada kitab Fatih Faridatul Faraid ini, yang mana kita berada pada muka surat berapa? Kat mana tajuk ni? Nafi isbat. Pada masalah nafi isbat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Perbincangan tentang nafi isbat pada muka 50 cetakan Jawi ini, muka 67. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nafi isbat. Nafi itu nafilah, penafian, menidakkan, menafikan. Kemudian isbat itu mengisbat, mengiyakan, mensungguhkan. Jadi nafi isbat ini ialah pengarang nak bicara tentang kalimah syahadah itu. Pada syahadah yang pertama ada penafian dan ada pengisbatan, iaitu la ilaha illallah. Jadi pada kalimah la ilaha illallah ada nafi dan ada pengisbatan, ada isbat. Di mana nafi isbat yang berlaku itu? Situ dia perbincangannya. Kata mu'allif rahimahullah, nafi isbat iaitu la nafi, erti tak ada, dan ilaha maknanya Tuhan yang sebenar, namanya manfi. Tuhan yang sebenar tu itu manfi. Apa manfi? Yakni yang dihukum dengan tak ada. Manfi ni bahasa Arab. Makna manfi ni ialah sesuatu yang dinafikan. Manfi ialah sesuatu yang dinafikan. Samalah tu, yang dihukum dengan tak ada. Kalau nafi kita terjemah dengan tak ada, jadi manfi yang dihukum dengan tak ada. Yang ditakdukkan maknanya yang dihukum dengan tak ada. Jadi bila sebut la ilaha illallah, la itu ialah haraf nafi. Dia itu haraf, huruf. Dia menafikan apa? Menafikan ilaha, Tuhan yang sebenar tu. Jadi Tuhan yang sebenar tu yang ternafi. Itu yang manfi. Erti yang mengkhabarkan
Tak ada Tuhan yang benar, lidah kita juga. Okay. Sekarang ni kita kata menafikan Tuhan yang sebenar tu. Benda yang kita nafi Tuhan sebenar tu, lidah kita. Makna sekarang ini bukan hakikat sebenar tu. Bila kita nak susun perkataan, jadi perkataan kita ini ada makna. Kerana la ilaha illallah di bahasa Arab. Jadi la dipanggil haraf nafi. Ilaha itu kalau i'rab isim la nafi jins, la tu la nafi jenis. Makna tak ada Tuhan yang sebenar. Tak ada Tuhan sebenar tu sungguh ke? Tak sebut mulut. Tak ada Tuhan sebenar tu ialah pada sebutan lidah kita. Sebab ayat tak habis lagi tu. Ayat tak habis lagi. Kita bukan iktikad tu. Kita nak sebut, nak isbatkan Tuhan hak sebenar tu Tuhan sahaja, Allah Ta'ala saja. Jadi kita tak boleh buat sekaligus kerana kita ni, kalam kita ni tersusun kena sebut atau jadi lama, ceramah jadi panjang. Cakap nak sampai maksud tu kena ambil masa nak sampai maksud. Sebab kita tak boleh nak ungkapkan sekaligus, sutip debok tak boleh. Jadi jadi pada kita nak menafikan Tuhan selain daripada Allah dan mengisbatkan Allah satu saja Tuhan, maka kita kena nafi dulu. Nafi mana? Nafi Tuhan hak sebenar di lidah. Sebab tu dia kata erti yang mengkhabarkan tak ada Tuhan yang benar, lidah kita juga, lidah kita lah. I'tikad kita tak kata. I'tikad kita dah asal awal lagi yakin bahawa Allah sahaja Tuhan. Cuma pada lidah cakap ni kita nafi dulu Tuhan yang sebenar. Dan illa istisna. Illa tu dipanggil haraf istisna. Istisna makna apa? Mengeluar, menafikan, mengecualikan, mengeluar, mengasingkan, mengecualikan. Tak ada Tuhan yang sebenar kecuali. Tak ada Tuhan yang sebenar keluar daripada tu, tak termasuknya Allah. Gitu. Jadi kita nak asing. Tak ada Tuhan yang sebenar selain daripada Allah. Jadi illa itu istisna nama dia, yang maknanya mengeluar. Dan Allah mustasna. Mustasna tu bahasa Arab tu, istisna tadi pun bahasa Arab juga. Jadi illa itu adatul istisna, haraf yang mengeluarkan. Apa yang terkeluar tu dipanggil mustasna, yang dikecualikan. Yang dikecualikan dipanggil sebagai mustasna. Mana sini mustasna? Allah. Lafzul jalalah itu mustasna. Jadi Allah itu mustasna. Lafzul jalalah Allah itu yang dikecualikan, yang dikeluarkan daripada penafian tadi. Maknanya melainkan Allah. Jadi kalau kita susun balik maknanya, la tu nafi tak, ilaha tu manfi, illa tu istisna, Allah tu mustasna. Maknanya tak ada Tuhan yang sebenar. Tak ada Tuhan yang sebenar kecuali, mengeluar tu kita tu ambil kecuali lah, kecuali Allah saja. Tak ada Tuhan yang sebenar. Keluar daripada itu, tak termasuk kalau kita nafi Allah. Allah lah Tuhan yang sebenar. Selain dia tak ada. Maknanya melainkan Allah.
Jadi illallah maknanya melainkan Allah. Tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. La ilaha illallah. Bodoh ya. Artinya ditetapkan Allah juga Tuhan yang sebenar. Jadi kalau kita nak bahasa mudah ni, Allah juga Tuhan yang sebenar. Tuhan Allah sahaja. Allah juga ni makna Tuhan sahaja. Allah sahajalah Tuhan yang sebenar. Itu Allah juga. Allah juga maknanya Allah sahaja Tuhan yang sebenar. Sebab itu sebahagian ulama kata makna la ilaha illallah tu Allah sahaja Tuhan yang sebenar. Allah je. Allah sahaja Tuhan sebenar. Hak lain tu bukan Tuhan. Tapi kalau kita buat ayat nafi isbat, dia akan jadi tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Kita alih bahasa pula atau kita ubah struktur, maknanya Allah sahaja Tuhan yang sebenar. Sama je. Okay. Jelas ni? Jadi benda ni kita tak perlu keliru lah daripada nak menerangkan pengertian la ilaha illallah dari segi kedudukan dia. Pertamanya dia tu dia panggil mana satu hak nafi, mana satu manfi, mana satu istisna, mana satu mustasna. Baik. Jadi kalau ikutnya ada satu mustasna minhu. Mustasna minhu tu makna yang diistisnakan daripadanya, iaitu Tuhan-Tuhan. Tapi di sini Allah tu bukan daripada Tuhan-Tuhan, sebab hak dinafikan tu ialah Tuhan-Tuhan yang tak layak, Tuhan-Tuhan yang tak sebenar. Jadi perbahasan berkaitan dengan i'rab serta mana satu istisna yang berlaku di situ, istisna munqati' ke muttasil, perbahasan itu ada dalam kitab-kitab panjang lagi lah. Cuma sini cukup untuk kita tahu istilah-istilah mana nafi, mana manfi. Okay. Jadi bila kita faham itu, tak jadi keliru lah. Kalau kita dengar ajaran sesat-sesat pun kalau dibawa oleh geng-geng lepak, geng-geng makrifat sesat ni, dia sebut kok nafi, mana nafi dan manfi. Tapi dia salah faham sebab dia tak mengaji Arab. Dia tak faham nafi manfi tu ikut suka je. Golongan-golongan ajaran makrifat yang sesat ini, mereka dengar kalimah-kalimah Arab, mereka buat kefahaman sendiri. Itu jadi sesat tu. Padahal benda yang simple sangat dia. Cerita bagaimana pengertian bahasa Arab ni. Kadang-kadang dia cerita tentang i'rab ni. Jadi kita yang orang awam yang tak pernah dengar kata hebat ilmu ni. Ilmu sifat nafi isbat ni kita tahu nafi dan manfi. Nafi manfi tu dia rasa budak sekolah belajar dalam uslub la nafi jins. Dia mudah bahasa Arab, kata bahasa. Jadi benda itu mereka ubah pemahaman dengan pemahaman yang tak betul. Baik Okay. Tengok dia hak yang kita nak ambil perhatian ni, makna mengkhabar tak ada Tuhan yang benar tu lidah. Ini kita sebab apa? Kalau kita iktikad daripada awal, kita nafi sungguh Tuhan tu tak ada, makna sebelum sebut ilah tu orang tu dah beriman ya. Makna kalau mati situ tak ada masuk ke Islam. Sebab itu disebut sini ialah benda yang disebut tu di lidah, di i'tikad tu memang kita daripada awal ni kita tak nafi hanya Tuhan Allah, tak Allah saja Tuhan. Cuma pada sebutan tu dia ada dulu kediam. Dia dulu kediam. Tapi kena jagalah juga sebutan. Kadang-kadang orang kita bila dia apa nama ni, dia istighfar ataupun dia ngucap la ilah, dia habis. La ilah, tak habis ya. La ilaha illallah habis. Kalau la saja kita tahu la. Kalau kejut kan, kejut la ilah
Oh, la ilah. Jadi dah habis ayat tu. Dah habis ayat tu. Habis ayat tu. La ilaha illallah. Habis. Dah. Okey. Jadi ini yang dimaksudkan daripada nafi isbat yang ada dalam syahadat yang pertama. Okay. Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, nafi yang betul. Ada nafi yang betul. Jadi makna faham ni ada nafi yang tak betul lah. Mana hak nafi yang betul ni? Kata mu'allif, maka hendaklah kita nafikan salah satu daripada dua perkara ini juga. Masa kita menafikan Tuhan tu, hak kita nak i'tikad tu, hak kita nak nafi tu, sebut di mulut, di hati tu mana? Hak nak dinafikan apa? Pertama, dia kata hak nak nafi tu salah satu daripada dua perkara. Pertama, nafi dengan makna yang mengkhabar akan bahawa tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah je Tuhan. Allah je. Allah je Tuhan yang sebenar. Gitu. Jadi pertamanya, penafian kita tu dengan makna apa? Nafi dengan makna kita nak khabar, kita nak kabur. Kita nak kabur bahawa tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah saja. Tuhan yang sebenar. Itu betul. Dan bukanlah menafikan Tuhan yang sebenar lain daripada Allah yang tentu tak ada. Kerana nafi ini tak ada faedah. Dia kata bukan dengan menafikan Tuhan yang sebenar lain daripada Allah. Kita nak nafi Tuhan yang sebenar selain pada Allah. Okey, soalan. Tuhan yang sebenar, Tuhan yang betul-betul Tuhan selain pada Allah ada tak? Ada tak? Tak ada. Jawapannya tak ada kan? Dah kita nak nafi dia tak ada. Kita menafikan benda yang tak ada. Kita mentidakkan benda yang tidak ni orang panggil sia-sia. Sebab itu bukan kita mentidakkan benda yang tidak. Kita mengkhabarkan dengan tak ada je benda tu. Benda yang tak ada tak ada. Bukan kita mentidakkan benda yang tidak. Kalau mentidakkan benda tidak, ni benda tidak, tak ada. Kita nak mentakdakkan apa lagi? Dia panggil tahsilul hasil. Berlaku benda, hasil benda yang berlaku dah. Jadi situ, sikit je situ tu, beza. Mana tak ni? Hak jadi salahnya kita mentidakkan hak tak ada. Hak tak ada kita nak tidakkan apa memang tak ada dah. Jadi sebab tu dia kata dengan makna mengkhabarkan kita kabur tak ada Tuhan selain Allah. Itu dia. Bukan kita mentidakkan benda yang tak ada. Sebab benda yang tak ada ni tak ada tu berhenti dah, tak ada yang mentidakkan, tak ada dah. Tu kata, dan bukanlah menafikan Tuhan yang sebenar lain daripada Allah yang tentu tak ada. Kerana nafi ini tak ada faedah. Tahsilul hasil. Jadi hak ada dah pergi buat pula. Hak tak ada pergi tak ada kan pula. Tak kena. Kedua, ini jalan pertama tadi, makna kita menafikan, makna kita mengkhabarkan dengan tiada Tuhan kecuali Allah je. Kedua, nafi itu terhadap kepada barang yang di dalam hati mukmin. Erti mula-mula kita fardu dalam hati kita bahawasanya Tuhan yang sebenar itu banyak. Kemudian mulut kita berkata la ilaha, tiada Tuhan yang sebenar yang difardu akan banyak dalam hati kita. Dan Allah
Jangan sekali-kali dinafi pada hati kita. Dan apabila mulut kita menunjuk pada zahir lidah kita bersamaan dengan barang yang di dalam hati kita, bahawasanya Allah tidak dinafi. Gini. Nampak tak ni? Yang cara kedua yang kata nak nafi, kita nak nafi ni benda. Hak tadi mudah, besar lah hak tadi. Hak tu paling mudah. Hak ni dia kata boleh juga. Boleh juga kalau kita nak kata nafi ni terkena kepada apa yang kita fardu, apa yang kita andaikan dalam fikiran kita. Kita andaikan dalam fikiran kita. Fardu kan maknanya kita andai. Kita fardu takdirkan. Kita buat andaian dalam fikiran kita. Kedua, nafi itu terhadap kepada barang yang dalam hati mukmin. Menafi yang itu ialah menafi benda yang kita andaikan dalam hati itu. Benda yang kita bayangkan ataupun anggar-anggarkan dalam hati itu. Erti, jadi macam mana cara dia? Erti dia, mula-mula kita fardu dalam hati kita bahawa Tuhan yang sebenar itu banyak. Gitu. Bukan kita fardu makna kita etikok ni. Maknanya Tuhan hak sebenar tu andai kata banyak, kemudian mulut kita berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar yang difardu akan banyak dalam hati kita. Jadi katanya hak dinafikan ialah yang kita andaikan bahawa kalau Tuhan tu banyak. Kalau tu lah. Maka sebenarnya dah. Jadi kita pun sebut la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sebenar. Hak kita andaikan tak dia. Kalau ada banyak tu, tak. Tak ada Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan illallah. Jadi hak tu yang bila kita mulut kita berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar yang difardu akan banyak dalam hati. Jadi hak dalam mari itu kita buat. Tuhan sebenar hak kita andaikan banyak tu tidak, tolak. Tapi dan Allah jangan sekali-kali dinafi dalam hati. Tapi hak banyak-banyak itu Allah tu jangan tolak Tuhan. Allah. Ada. Di proses ni sebenarnya tak payah, tapi ulama orang tu supaya nak jadi apa nama ni, letih faham kok mana berlaku istisna.
Bila Allah Ta'ala mengkhitab orang bukan Islam, Allah Ta'ala memanggil sembahan mereka sebagai Tuhan juga. Jawapannya ada. Dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf bila masuk penjara bersama dua orang kan, Nabi Yusuf berbahas ajak kepada Islam kan. Dia kata apa? A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. A'arbabun, Tuhan-Tuhan yang banyak ini, mutafarriqu, yang berata-rawa ni, lebih baik ke Tuhan Allah Ta'ala yang Esa, yang Maha Berkuasa? Jadi Nabi Musa memanggilkan Arbabun. Arbab jamak kepada Rabb. Rabb ni maknanya Tuhan. Adakah Tuhan-Tuhan yang ada ni lebih baik ataupun Tuhan Allah yang satu yang Maha Kuasa? Jadi Al-Quran sendiri memanggil sembahan orang bukan Islam sebagai Rabb. Sebagai Rabb. Ailahun ma'allah. Adakah di sana Tuhan selain daripada Allah? Walaupun betul soalan, tapi penggunaan itu datang waris. Bila datang dan waris, tak salah kita guna. Makna mu doa ke Tuhanmu, dalam hati kita doa i'tikad. Kita doa i'tikad gitu, tak ada masalah. Jadi penggunaan itu bila ada digunakan oleh syarak boleh guna. Tapi kalau kita nak mengelakkan penggunaan, kita guna benda yang saya sebut tadi. Masing-masing berdoa ikut agama masing-masing. Sebab agama masing-masing ni memang ada lakum dinukum waliyadi. Agak kamu agama kamu, kami agama kami. Kepercayaan pada Tuhan. Umum lah. Maknanya orang ni percaya pada Tuhan ni, orang agama lain pada Tuhan masing-masing. Bukan mengiktiraf bahawa Tuhan yang sebenar tu banyak, bukan. Jadi bila benda itu diguna oleh syarak, maka tidak salah kita guna. Kalau hak kata tak boleh tu, ni nak ambil beraluh ke ambil tu boleh, tapi maknanya nak kata sesat salah tak kena lah. Sebab Quran diri guna. Boleh. Okay. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.